Pisang brownies, kek coklat dengan kak ni ada daging tumbuk. Lembut. Kau nampak? Sekarang kami berada di Surau Nurul Ihsan, bertempat dekat parking kereta. Ada peniaga OKU menjual kek. Jom, kita tengok. Okey, jom. Assalamualaikum bang. Salam. Abang jual apa ni bang? Saya jual kek, harganya RM11. Ni RM11, Ya, yang muffin pisang RM6. RM6, Ini kek butter RM9. RM9, okey. Yang tu pisang brownies RM11. RM11. Yang kek coklat RM11. Kek cheese pun RM11. Okey, ini cheese coklat. Bismillahirrahmanirrahim. 10 point. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, lembut. Kau nampak? Nama saya Muhammad Fazli. Umur saya 34 tahun. Saya aksiden pada tahun lepas. Tapi saya dah macam total loss. Sebab kepala, melibatkan kepala. Melibatkan tekak ni, ada daging tumbuh. Tangan patah dekat tulang yang kat depan ni. Tulang rusuk ke tulang apa saya tak tahu. Dengan kat kaki. Kepada Fazli ni Nur Hafiza. Akak isteri kepada. Ya. Isteri kepada. Isteri kepada Abang Fazli lah. Ya, ya. Sekarang ni akak lah membantu Abang Fazli hantar peniaga Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu Ahad. Sabtu, Ahad saja. Pakai pampers 3 bulan. Okey. Maksudnya daripada 3 bulan tu siapa yang jaga Abang Fazli? Akak Yelah. Akak sendiri lah. Cuti. Cuti tanpa gaji lah. Oh, ya ke akak cuti? Besar kepala lah jaga suami. InsyaAllah kalau saya pun harap dia pun jaga saya macam tu. Macam mana penerimaan akak bila Abang Fazli ni sedar tapi dia tak ingat akak dengan anak-anak? Ha? Ingat? Ingat. Alhamdulillah dia ingat. Ya ke? Saya cuma tanya pasal bacaan solat. Dia ingat. Alhamdulillah. Kalau terpahan 2 hari sebelum lah. Tapi untuk COD selalu saya akan buat Sabtu Ahad lah. Sabtu, Ahad. COD area dekat-dekat je lah. Dekat-dekat. Untuk nama Cik Fazli ni, better message lah. Sebab bila kalau call dia tak ada suara. Kami dulu macam ni. Oh. Dia bagi duit tak cucu-cucu boleh pula. Ni maklum bagi jangan. Jaga diri je. Ya. No way lah. Lamanya tak jumpa. Itulah lama tak jumpa. Lah jumpa mu dulu. Tak ada butik lah ke? Lo ni jaya dah. Ada butik apa dah? Itulah Alhamdulillah rezeki orang kata. Tapi tak adalah berjaya lagi. Jauh lagi. Jaya lah ke baru tak lelaki mu. Main duduk lah. Berjaya daripada suami aku. Maksudmu? Yoklah, tok lelaki mu ke kerja susah. Mu pula ibu. Aku tanya mu. Mu tak malu ke? Hak lelaki macam terbalik pula. Macam mu pula hak payah keluarga mu. Apa nak malu? Malu sebab tok lelaki aku tu kerja tak seberapa. Aku sebagai bini ni pula kerja besar. Lah. Ya, memang tok lelaki aku tu kerja tak seberapa. Tapi kita ni sebagai isteri takkan nak tengok je. Kita kenalah tolong ke? Awak, boleh tak kali saya nak nego? Nego ke apa? Saya kerja dah ke? Oh, tak apalah. Saya niat nak tolong awak. Daripada duduk rumah saja gini, boleh cukup spare-spare duit ke? Apa salahnya kan kita tolong dia? Tak kena nak dia je.
Takkanlah kita nak ngarak beli go tu, beli go ni. Takkan kita nak tengok saja dia kesetukai duit. Tu dah. Untunglah tok lelaki mungkin. Holah, tok suwi nafkah kamu. Kalau bui pun tok seberapa lah sangat gegap hak mu ada. Kuatkan hati untuk mencoba. Tiada ragu yang kurasakan. Lagi butik dah? Awak ni duit untuk bulan ni dah. Awak ambil kan? Saya tahu ni tak seberapa nak banding dengan gap awak ada dah. Tapi tak apa, anggap ni nafkah daripada suami kepada isteri. Ya. Semua berubah. Tak lagi sama. Tak penting dia bagi nafkah. Berapa tu tak penting. Tu adalah kewajipan. And aku percaya nafkah untuk lelaki aku itu lebih bernilai lagi dengan gapo hak aku ada ni. Maaflah aku nak tanya deh. Mu tak rasa kau nak tinggal tok lelaki mu? Olah, cari tok lelaki hak sesuai dengan mu kau. Aku percaya kejayaan hak aku capai lah ni berkat doa dengan bantuan tok lelaki aku. Jadi, mu rasa patutkah aku tinggal tok lelaki aku selalu mendoakan aku ni enggi kepada lelaki hok hanya akan merasai kejayaan aku ni. Hello, Ain. Kak tak ada lagi ni. Mak si ada tudung. Sebab tak ada mutu. Nanti Kak Tengah minta tolong untuk lelaki Kak deh. Sorry deh. Okay, bye. Teras paku kaca ada 1,400. Hello? Awak duduk mana? Saya duduk Pak Kerja ni. Nak minta tolong awak pergi seorang tudung ni boleh tak? Sebab tak ada mutu. Tak apa, saya klik bentar dah. Saya klik bentar. Okey, tunggu. Abah. Ya, Bin. Dia mau tolong cek stok mentah boleh ni? Kawan nak pergi tolong bini kawan dalam rumah. Maka apa ni kawan main pula? Ada ni, selamat dah. Walaupun tok lelaki aku tu susah, tapi dia menyenangkan aku. Bagi aku lah baik kita ni hidup susah tapi menyenangkan. Daripada kita hidup senang tapi menyusahkan. Supaya mu lah. Nampak senang tapi sesusah je ambil tahu aku. Bukan nak beli tudung aku tu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membentangkan bab nafkah. Ahli-ahli kami terdiri daripada saya sendiri, iaitu Muhammad Aiman Hakim bin Rosni. Sahabat-sahabat saya yang terdiri daripada Ahmad Faizal, Muhammad Faris, Muhammad Atomwah dan Muhammad Daniel. Apakah itu nafkah? Nafkah dari segi bahasa ialah mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu. Manakala dari segi istilah pula keperluan asas manusia seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya. Terdapat banyak dalil yang berkaitan nafkah. Antara yang termasyhur ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 24, di mana ia menyatakan kaum lelaki merupakan pemimpin bagi kaum wanita, maka wajiblah ke atas mereka untuk memberi nafkah kepada kaum wanita. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahawa Rasulullah SAW bersabda, berilah isteri kamu makan jika kamu makan, dan berikanlah isteri kamu pakaian jika kamu berpakaian. Seringkali masyarakat dan umum hanyalah mengetahui bahawa nafkah ini hanyalah pemberian suami kepada isteri sahaja. Tahukah kalian, terdapat berbagai jenis dan kategori nafkah yang harus kita pelajari dan ketahui. Oleh itu, ianya akan dijelaskan dan diterangkan oleh sahabat saya seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Nur Siswandi. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan perbahasan mazhab. Kita ada 4 mazhab yang utama, iaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i. Baiklah, kalau kita tengok dalam jadual tersebut, keempat-empat mazhab mengatakan bahawa hukum memberi nafkah adalah wajib. Baiklah, kita tengok kepada mazhab Maliki dahulu. Mazhab Maliki mengatakan bahawa nafkah merupakan kewajipan ketiga bagi suami setelah membayar mahar dan adil kepada isteri. Okey, jadi poin yang kedua, harta asal milik isteri atau suami tetap menjadi milik masing-masing, iaitu bila berlakunya penceraian ataupun meninggal dunia. Poin yang ketiga, nafkah menjadi wajib apabila suami dan isteri telah bersama. Yang keempat, kadar nafkah mengikut kemampuan suami. Seterusnya, wajib memberikan nafkah kepada isteri yang tidak nusyus. Yang terakhir, daripada mazhab Maliki, suami tetap perlu memberi nafkah meskipun tiada di samping isteri, iaitu berpergian jauh. Baiklah, kita kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa nafkah merupakan kewajipan kedua bagi suami setelah membayar mahar, dan wajib memberi nafkah sekiranya isteri telah akil baligh, dan pemberian nafkah ini mengikut kesesuaian keadaan tempat dan masa, dan kadar nafkah mengikut pekerjaan suami. Poin yang seterusnya adalah wajib memberikan nafkah kepada isteri yang tidak nusyus, sama seperti mazhab Maliki. Yang seterusnya, suami tidak wajib bayar nafkah sekiranya tiada di samping isteri, iaitu perpergian jauh lah. Baiklah, daripada segi mazhab Syafi'i pula, poin yang pertama, nafkah merangkumi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Yang kedua, wajib beri nafkah sekiranya isteri telah akil baligh, sama seperti mazhab Hanafi, dan harus memberikan nafkah segera atau melambatkannya mengikut persetujuan bersama, iaitu persetujuan suami dan isteri. Dan kadar nafkah mengikut kemampuan suami, dan wajib memberikan nafkah kepada isteri yang tidak nusyus. Baiklah, yang seterusnya mazhab Hanbali. Yang pertama, mazhab Hanbali mengatakan bahawa nafkah merangkumi makanan, tempat tinggal dan pakaian, sama seperti mazhab Syafi'i. Yang kedua, suami wajib membayar nafkah dan memenuhi nafkah isterinya. Yang seterusnya, nafkah menjadi wajib apabila suami dan isteri telah bersama. Seterusnya, nafkah makanan perlu diberi setiap hari, dan nafkah pakaian mengikut kemampuan suami. Seterusnya, nafkah wajib dibayar sekiranya isteri tersebut telah dewasa. Yang terakhir, nafkah menjadi wajib apabila isteri menyerahkan sepenuh dirinya kepada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Daniel bin Abdul Razak. Hari ini saya akan membentangkan iaitu tentang jenis-jenis nafkah. Di antara nafkah ialah nafkah seorang kepada dirinya sendiri, nafkah furuk kepada usul. Kepada usul, yang ini nafkah ayah kepada anak, dan nafkah usul kepada furuk, iaitu nafkah anak kepada ayah, dan nafkah suami kepada isteri, dan nafkah-nafkah yang lain. Okey, kita pergi seterusnya ialah nafkah seorang kepada dirinya sendiri, iaitu kewajipan memberi nafkah yang paling rendah adalah memberi nafkah kepada dirinya sendiri. Contohnya, nafkah bapa kepada anak. Bapa dan datuk ke atas wajib memberi nafkah kepada anaknya, iaitu cucu dan ke bawah. Bapa bertanggungjawab memberi semua jenis nafkah kepada anak-anaknya, sama ada lelaki atau perempuan. Jika mereka tidak mempunyai bapa, maka datuk wajib mengambil alih. Seterusnya ialah syarat wajib nafkah bapa kepada anak, yang kita tahu adalah mereka mesti mempunyai makanan yang melebihi keperluan, dan isteri untuk tempoh sehari semalam. Seterusnya, kita pergi nafkah anak kepada bapa. Usul, iaitu anak wajib memberi nafkah kepada furuk kepada bapa sebagaimana dalil dan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Begitu juga furuk wajib memberi nafkah kepada usul, iaitu bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas. Dalil anak wajib memberi nafkah kepada bapa dan firman Allah, wasahibuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Surah Al-Isra ayat 33. Soalnya kita pergi hukum wajib nafkah kepada bapa, iaitu syarat-syarat wajib anak memberi nafkah kepada bapa ada 3, iaitu mereka mempunyai nafkah yang melebihi keperluan asasi diri dan isteri untuk tempoh sehari semalam. Kedua, usul hendaklah di kalangan orang yang fakir. Fakir di sini bermaksud mereka yang tidak memenuhi keperluan asasi, sama ada mereka mampu bekerja atau sebaliknya. Ketiga ialah ibu, apabila tidak mendapat nafkah secukupnya daripada suaminya, sama ada dari segi kenyataan disebabkan tidak berkemampuan atau dari segi hukum disebabkan ketiadaan suami. Justru anak wajib memberi nafkah kepada ibunya dalam dua keadaan yang berikut. Tengok bapa, yang ini bapa tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, dan bapa telah meninggal dunia dan ibunya tidak bersuami lagi.
Seterusnya ialah nafkah furuk dan usul yang berbeza agama. Macam mana jika ayah dan anak berbeza agama? Macam mana nafkah tu? Okey, kita baca. Seorang anak yang beragama Islam wajib memberi nafkah kepada bapanya yang bukan beragama Islam. Begitu juga seorang bapa yang beragama Islam wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya yang bukan beragama Islam berdasarkan syarat-syarat terdahulu lah. Walau bagaimanapun orang yang murtad tidak termasuk dalam hukum ni. Sebenarnya kita bagi nafkah suami kepada isteri. Ijma' ulama sepakat menyatakan bahawa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dengan syarat-syarat tertentu. Wajib, ulama sepakat, jumhur ulama cakap. Sebenarnya syarat suami wajib memberi nafkah kepada isteri ialah isteri merelakan dirinya untuk bercumbu, bermesra, bersetubuh dengan suami dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Jika isteri menolak permintaan suami walaupun sedikit, suami tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isterinya. Kedua, isteri pula mengikut suami tinggal di tempat atau rumah yang dipilih oleh suaminya, dia wajib tinggal di situ melainkan jika ia tidak sesuai untuk didiami dari sudut syarak. Seterusnya ialah kadar nafkah isteri berdasarkan kedudukan suami. Suami yang kaya, 2 cupak makanan asasi penduduk tempatan setiap hari, termasuk keperluan untuk menjadikan makanan. Maksudnya 2 cupak bagi golongan yang kaya lah, dan lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang kaya, dan pakaian yang sesuai dengan isteri orang yang berkemampuan. Maksud dari segi keperluan dia, dari segi harian dia, apa yang dia sesuai mengikut keadaan dia yang kaya lah. Kedua adalah suami yang sederhana. Suami yang sederhana dah 1 cupak setengah makanan dan lauk pauk yang menjadi kebiasaan orang yang sederhana, dan pakaian sesuai dengan isi golongan sederhana. Lepas tu suami yang fakir pula secupak saja makanan asasi. Dari suami yang sederhana satu cupak setengah. Sebenarnya suami yang fakir secupak makanan asasi menurut kebiasaan, dan lauk pauk yang menjadi orang untuk orang miskin tersebut ataupun orang yang fakir yang selalu dia makan, dan pakaian yang layak bagi isteri yang fakir mengikut keadaan huruf adatnya. Lepas tu nafkah tambahan pula, apa-apalah nafkah tambahan, macam rumah yang sesuai dengan kemampuan suami ataupun semua peralatan yang untuk kebersihan, pembantu rumah. Sebenarnya ialah nafkah pemberian tamkin. Iaitu jika isteri makan, minum dan tinggal bersama suaminya sebagaimana kebiasaan pada hari ini tanpa membuat perjanjian yang menentukan kadar makanan asasi dan lauk pauk yang wajib diberikan kepada isteri, ia akan gugur apabila berlalunya masa. Nafkah pemilikan tambik pula ialah isteri buat perjanjian yang menentukan kadar nafkah dengan suaminya, atau hakim mewajibkan suami memberi nafkah yang tertutup pada isteri. Lepas tu suami yang tidak mampu memberi nafkah apabila suami yang kaya mengalami kesempitan hidup hingga ke tahap sederhana atau fakir, maka kesempitan tersebut tidak berikan sebarang kesan kepadanya. Isteri mesti setia bersama-sama suaminya dan menerima apa jua yang berlaku dengan redha. Jika kesempitan tersebut bertambah sehingga mencapai tahap apa kedana ataupun miskin, maksudnya isteri kena rela lah. Kalau sampai tahap apa kedana sangat sampai dah tak ada, baru isteri berhak minta fasah. Maksudnya dia tak boleh, yang suami tak boleh nak beri nafkah kepada isteri kan, yang isteri berhak tuntutkan untuk dapatkan hak fasah kepada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah bin Hazman. Jadi kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu pembahagian nafkah. Jadi nafkah ini terbahagi kepada 2 jenis, iaitu nafkah untuk diri sendiri dan juga nafkah kepada orang lain. Jadi nafkah kepada orang lain ini dibahagikan kepada 4 pembahagian pula, iaitu dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki Bani Uzrah, iaitu maksud dia, manfaatkanlah harta ini untuk dirimu, maka berikanlah jika ada lebihan kepada ahli keluargamu, dan jika mempunyai lebihan daripadanya berikanlah kepada kerabatmu. Jadi hadis ini maksud pemberian nafkah ni ada turutan dia. Okey, itu maksud dia. Jadi jumhur ulama mengatakan kewajipan nafkah terhadap orang lain disebabkan oleh 3 perkara, iaitu hubungan perkahwinan, hubungan kerabat seperti kekeluargaan, dan hubungan milik tuan terhadap hambanya. Jadi secara ringkas dia, golongan yang berada di bawah tanggungan nafkah adalah yang pertama isteri, kedua anak, yang ketiga hamba yang kita miliki, dan yang keempat ibu bapa yang fakir. Jadi kita pergi kepada pembahagian nafkah dari segi zahir dan batin pula. Nafkah zahir, nafkah sememangnya telah diletakkan di atas tanggungan suami atau ayah kepada isteri dan anak. Jadi nafkah yang disebut dalam bentuk material kerana ia sendiri dia berasaskan kebendaan yang boleh digunakan untuk keperluan asas seharian. Jadi ia disebut sebagai nafkah zahir.
Nafkah merupakan kewajipan yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Jadi dalil dia dan kewajipan ayah memberi makan dari pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 233. Jadi para fuqaha sepakat bahawa kadar nafkah yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang ma'ruf, iaitu yang patut atau wajar. Jadi kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan seharian dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika Hindun binti Itbah melaporkan suaminya iaitu Abu Sufyan sangat kerekut. Jadi baginda bersabda, ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya kita pergi pada nafkah batin, iaitu kewajipan memberi nafkah dalam bentuk bukan material seperti memuaskan hajat seksual isteri, membelai isteri dan memberi kasih sayang terhadap isteri disebut sebagai nafkah batin. Jadi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, maksud dia, kemudian apabila mereka isteri sudah bersuci, maka datangi mereka menurut jalan yang diperintahkan Allah kepada kamu, ya. Surah Al-Baqarah 222. Jadi dalil lain, isteri-isteri kamu, maksud dia isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya pada hari akhirat kelak, dan berikanlah khabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 223. Jadi isteri ini diumpamakan dengan kebun kerana kebun atau ladang jika ditanam benih padanya maka akan tumbuhlah pohon atau pokok. Jadi begitu juga kepada isteri jika jadi si suami ini menyetubuhi si isteri, diberi makna benih, jadi maka si isteri akan melahirkan terhasillah anak dengan izin Allah, insya-Allah. Jadi Ibnu Hazman dalam kitabnya Al-Muhalla menyatakan wajib suami memberi nafkah batin atau layanan kepada isterinya sekurang-kurangnya 1 kali suci daripada haid, iaitu sebulan sekali. Hadis riwayat Muslim dalam kitab haji, hadis wida'. Bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan perempuan iaitu isteri kamu dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Hak kamu yang wajib ditunaikan isteri ialah tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci, sesiapa yang dibenci memijak kakinya ke tempat tidurmu. Dan jika mereka melakukannya, pukul mereka dengan pukulan tidak terlalu menyakiti, iaitu tidak mendera lah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. So saya akan bersambung daripada apa yang telah saya bentangkan. Maka pada bahagian saya ialah pelaksanaan undang-undang berkaitan nafkah di Malaysia. So kita akan tengok pada Enakmen 6 tahun 2004, iaitu Enakmen Keluarga Islam pada negeri Perak pada 2004 juga. Ia merupakan pada bahagian yang keempat, iaitu nafkah isteri, anak dan lain-lain. Di sini kita section yang terdapat ialah sebanyak 21 section, iaitu section yang ke-60 sehingga section yang ke-81. Maka saya akan bentangkan section yang ke-60 ialah kuasa mahkamah untuk memerintah nafkah bagi isteri dan kesan nusyuz. Maka yang lain tu kita dah faham yang kesan nusyuz tu seseorang isteri tidak boleh berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berkaitan dengan kemaluan dan perintah suaminya. Section ke-61 pula ialah kuasa mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang tertentu. Section yang ke-62 ialah pentaksiran nafkah, iaitu mahkamah berhak menentukan jumlah yang hendak dibayar daripada seorang suami. Section yang ke-63 ialah kuasa mahkamah untuk memerintah cabaran dari nafkah.
kuasa mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah. Section yang ke-67 dan 68 sama, iaitu kuasa mahkamah ni adalah hak untuk mengubah apa-apa. Section ke-69 ialah nafkah yang kena dibayar di bawah perintah mahkamah tidak diboleh mengubahkan hak miliknya kepada orang lain. Section yang ke-70 ialah menuntut tunggakan nafkah, iaitu daripada seorang suami. Section yang ke-71 ialah nafkah sementara. Section yang ke-72 ialah hak tempat tinggal, iaitu tempat suami hendaklah memberi kepada isteri hak tempat tinggal. Section yang ke-73 ialah kewajipan menanggung nafkah anak. Section yang ke-74 ialah kuasa mahkamah untuk memerintah nafkah bagi anak kanak-kanak. Section yang ke-75 ialah kuasa mahkamah untuk memerintah cagaran bagi seseorang anak. Section yang ke-76 ialah kuasa mahkamah untuk mengubah perintah mengenai penjagaan seorang nafkah dan seorang anak. Section yang ke-77 ialah kuasa mahkamah untuk mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seorang anak. Section yang ke-78 ialah menuntut tunggakan nafkah seorang anak. Section yang ke-79 ialah kewajipan menanggung nafkah anak-anak yang diterima sebagai anggota keluarga. Section yang 80 ialah lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak. Seperti biasa, tempoh kebiasaannya ialah selama 18 tahun kebiasaannya. Dan ada juga seorang anak perempuan itu sampai dia belum berkahwin. Section ke-81 ialah kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf. Tak sah taraf ni yang bermaksud yang terdapat bukti-bukti atau akibat daripada kesan dilahirkan akibat daripada kesan gugur. Dia mempunyai bukti-bukti, maka suami itu wajib menanggung nafkah kepada anak tersebut. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada kes-kes yang berlaku di Malaysia. Baiklah, contoh yang pertama yang saya ambil adalah Aidil Zafwan dan Rita Rudaini. Aidil Zafwan dan Rita Rudaini ini berkahwin pada 25 Februari 2008 dan bercerai pada 4 Ogos 2013 dan mereka dikurniakan 2 cahaya mata dan kedua-dua anaknya adalah lelaki. Baiklah, plaintif iaitu Rita Rudaini menuntut tunggakan nafkah isteri sebanyak 102,000 bagi tempoh 20 bulan dan mahkamah meluluskan tuntutan tunggakan nafkah tersebut. Baiklah, setelah berlakunya perbicaraan, maka mahkamah memerintah bahawa tuntutan tunggakan yang harus dibayar ialah sebanyak RM68,530 dan kos guaman ditanggung oleh defendant iaitu Aidil Zafwan. Baiklah, kes ini melibatkan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Seksyen 60 iaitu nafkah isteri dan Seksyen 70 iaitu menuntut tunggakan nafkah. Baiklah, itu sahaja yang kumpulan kami dapat terangkan sedikit sebanyak berkenaan nafkah. Diharapkan agar semua yang menonton video ini dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.